Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, QQ Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk kita meneruskan surah Az-Zukhruf, surah perhiasan, untuk kita memahami bagaimanakah cara berfikir kita dalam mendepani pelbagai kekayaan, peluang, pangkat yang ada dalam dunia ini, kerana kita tidak mahu menjadi orang-orang yang mutrafuha, mereka yang melampau dengan kemewahan sehingga menjadi orang yang sombong dan akhirnya terkandas dalam kehidupan. Pada hari ini kita bersama My Quran Time, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah Ustaz ya. Macam mana? Syawal masih ada lagi ni? Baki-baki lagi? Aceh lagi gaya lagi? Macam mana? Alhamdulillah Ustaz ya. Ya, jadi kita macam mana Ustaz? Ya, meneruskan kita menyambung silaturahim dan juga bermaaf-maafan, ziarah menziarahi satu amalan yang baik. Kita teruskanlah insya-Allah. Alhamdulillah ya. Itu yang boleh kita laksanakan ni sebenarnya raya satu hari je Ustaz ya, yang Aidilfitri 1 Syawal itu. Tapi budaya silaturahim, budaya bermaaf-maafan ini kita ingin teruskan sebagaimana Ramadan bukan sekadar bulan untuk kita beribadah banyak ya atau baca Quran, kita teruskan pada Syawal. 1 Syawal bukan sekadar masa untuk bersilaturahim, kita teruskan juga pada sepanjang tahun kita, kerana kita yakin bahawa itu adalah antara tuntutan dalam agama kita. Pada hari ini kita ingin mendalami pada muka surat 493 dan kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan halaman 493. Pada ayat 48 hingga 56 kita akan mengambil pelajaran daripada kisah Nabi Musa alaihi salam dan Firaun yang sombong, bagaimana beliau menemplak Nabi Musa tetapi dalam masa yang sama juga ia melambangkan kebodohan dan kesombongan yang akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diikuti pada ayat 57 hingga 60 pelajaran daripada kisah Maryam dan Nabi Isa alaihi salam. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 48 hingga 54 memulakan sesi kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita meneruskan lagi My Quran Time, baca faham amal. Kali ini muka surat yang ke-493. Jom sama-sama kita mulakan majlis kita membaca ayat 48 hingga 54. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون
فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق الله. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 48 hingga 54 untuk sama-sama kita melihat kembali kepada surah Az-Zukhruf. Pada surah yang 43 ini menjelaskan tentang bagaimana kita mendepani kepada kemewahan, kekayaan dalam hidup kita. Pada ayat 48 Allah menyatakan wama nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha, iaitu dan tidaklah kami tunjukkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali mukjizat itu lebih besar daripada mukjizat-mukjizat yang sebelumnya, dan kami timpakan kepada mereka azab yang besar agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini adalah ayat 48 menjelaskan tentang bagaimana kalau kita melihat mukjizat yang ditunjukkan dalam kehidupan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lebih tepat lagi adalah zaman Nabi Musa, iaitu satu mukjizat itu akan diikuti oleh mukjizat-mukjizat yang lebih besar selepas itu, ya, iaitu akbaru min ukhtiha, maksudnya lebih besar daripada saudara perempuannya lah kalau kita terjemahkan begitu sahaja daripada bahasa Arab. Tapi poin ni apa? Bila kita melihat kepada adik-beradik kita, sebenarnya muka dia lebih kurang sama. Jadi orang akan melihat bahawa mukjizat ini lebih kurang sama, tetapi sebenarnya itu lebih besar kerana akhirnya, itu yang penting, akhirnya kalau katakan mukjizat itu tidak diimani, maka Allah menyatakan wa akhadnahum bil adzabi la'allahum yarji'un. Allah akan azab kepada sesuatu kaum agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang dikomentar oleh salah seorang ulama, iaitu Asy-Syaukani, ya, dia menyatakan bahawa bila Allah sayang kepada seseorang hamba-Nya itu, dia memberi ujian dan memberi azab, kerana Allah bukannya sekadar nak memberi ujian dan mengazab, tetapi kerana nakkan kita kembali la'allahum yarji'un kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalu, ya, mereka berkata, siapa yang berkata? Ahli sihir pada waktu itu dan juga orang-orang yang berada di sekitar Firaun, ya ayyuhas sahir, wahai tukang sihir. Ini gelaran yang mereka berikan kepada Nabi Musa, Ustaz. Yang mereka kata Nabi Musa ini yang membawa sihir, padahal mereka sebenarnya yang salah seorang penyokong, kumpulan menyokong pada Firaun itu adalah ahli sihir itu sendiri. Ya, jadi mereka menggelarkan kepada Nabi Musa ini sihir. Satu, ia sebagai satu kutukan, dalam masa yang sama juga ia adalah sebagai satu pujian, sebagaimana telah diberikan gelaran ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada nabi bawa al-Quran itu mereka kata sihir kerana kesannya itu yang amazing, yang memang mengkagumkan, tetapi mereka tidak mahu kata bahawa al-Quran ini majid ataupun azim, tetapi mereka gelarkan sebagai sihir, sebagai satu penghinaan. Dalam masa sama mereka mengiktiraf kekuatan al-Quran itu sendiri. Kata mereka, ya ayyuhas sahir ud'u lana rabbaka bima ahida 'indaka innana lamuhtadun, iaitu doalah, ya, mintalah pada Tuhan kamu itu apa yang telah dia janjikan kepadamu, ya, innana lamuhtadun, kami akan beriman ataupun kami akan mendapat hidayah, petunjuk bila kamu buat perkara tersebut. Dalam ayat yang ke-49 ini pelajaran untuk kita sebenarnya, nabi dan juga orang-orang soleh, ulama terutamanya, ia adalah rujukan penting dalam masyarakat. Ketika tak ada masalah, ketika semua mewah, orang tak mengingat kepada Nabi Musa,
ya, tetapi bila ada masalah, bila diazab dengan kutu, dengan sungai Nil ada darah maksudnya penuh dengan katak-katak di dalam tempat-tempat makanan mereka, pada waktu itu mereka merasakan bahawa kami tidak ada solusi. Yang kami hanya ada solusi ialah bercakap ataupun bergantung kepada Nabi Musa, minta pada Tuhannya. Ya, jadi di situ nak menunjukkan mereka pun tahu bahawa Firaun dan juga segala apa yang ada dalam negara Mesir itu, mereka tidak mampu menyelesaikan azab yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu bergantung kepada Tuhan yang didakwahkan oleh Nabi Musa. Falamma kashafna, bila kami sudah pun menghilangkan segala azab tersebut, ya, apa yang berlaku? Idza hum yankuthun, pada ayat 50 mereka itu membatalkan perjanjian, ya. Selama ni dah janji kata kami akan dapat hidayah, kami akan ikut kamu wahai Musa, dia mungkin janji ustaz, ya, dah senang, ya. Dan ini adalah psikologi manusia sebenarnya, di mana bila susah itu mudah mengadu kepada Allah ataupun minta pertolongan orang-orang yang soleh. Tetapi bila sudah senang, habis COVID-19, dah boleh bergerak bebas, maka pada waktu itu ramai yang tidak mahu kembali kepada tikar sembahyang ataupun kepada Quran. Yang kita doakan tuan-tuan, kita tidak menjadi seperti perkara tersebut. Ayat yang ke-51 adalah perkataan daripada Firaun, ustaz. Bagaimana Firaun yang sombong ini, dia membawakan perkataan-perkataan yang sebenarnya dangkal, tetapi ianya mampu untuk menyihir ataupun mempengaruhi kepada orang-orang Kipti, orang-orang yang berada di Mesir itu sendiri. Kita baca ayat 51 untuk kita memahami bagaimana kita jangan sampai mudah tertipu oleh pemimpin-pemimpin yang bercakap tanpa kebenaran yang sebenarnya. Ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين صدق الله العظيم. Begitulah bacaan daripada ayat yang ke-51. Dan Firaun berseru kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini milikku dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat? Inilah perkataan sombong daripada Firaun. Dia menyeru kepada kaumnya, dia bercakap apa? Yang pertama, wahai kaumku, alaisa li mulku Misra, ya, bukankah aku ini adalah penguasa yang memiliki Mesir ini sendiri? Wa hadhil anhar, iaitu sungai-sungai yang ada ini mengalir min tahti, di bawah tapak kakiku. Maksudnya apa? Mesir ini dia kawal, ustaz. Apa sahaja yang berada di Mesir, nak mati, nak hidup, semuanya bagi dia ialah dia nak tentukan. Dia kalau nak matikan seorang, dia bunuh je. Ya, kalau dia rasa nak hidupkan, pasal dia rasakan bahawa dia adalah Tuhan, dia berkuasa, yang pertama. Dan yang keduanya, dia kata bahawa hadhil anhar, sungai ini, terutama kita bercakap tentang Nil, ustaz, ya, yang besar itu, dia kata tajri min tahti, iaitu dia mengalir di bawah kakiku. Maksudnya di bawah kekuasaanku aku boleh alirkan. Kalau rasanya nak alirkan sungai itu kepada satu tempat dan banjir, dia boleh buat. Dan kalau dia nak selamatkan seseorang, dia rasakan bahawa dia boleh buat. Afala tubsirun, apakah kamu tidak memerhati perkara tersebut? Inilah perkataan daripada Firaun. Dia memperbodoh-bodohkan orang-orang Kipti, orang-orang Koptik di Mesir itu, sehingga kan mereka itu percaya, ustaz. Dia percaya bahawa sebenarnya betul lah, yang memerintah, yang berkuasa sangat Mesir ini sampai maju ini adalah Firaun. Dan sungai ini kalau katakan Firaun kata bunuh semua orang, sungai ini boleh bunuh dengan arahan daripada Firaun. Padahal sebenarnya itu adalah dangkal, ustaz, ya. Sebenarnya kerajaan Mesir, semua ekonomi yang ada dan juga sungai yang ada ini semuanya daripada Allah. Kalau kita tanya lebih sedikit saja, air itu datang daripada mana? Kan, bila dia diuapkan, dia naik, dia menjadi awan, siapa yang jadikan awan tersebut? Bolehkah
Firaun menghidupkan matahari untuk serap semua air daripada Sungai Nil. Tetapi orang-orang Koptik ataupun orang Kipti pada waktu di Mesir ini, mereka tak berani tanya. Mereka dibodoh-bodohkan, dan ini adalah strategi pemimpin politik. Apabila mereka ingin berbuat bohong, mereka ingin takbur, sombong untuk mengekalkan kuasa, dia akan membawa hujah-hujah memperbodohkan rakyat. Dia akan buat sidang media untuk menyatakan data-data yang cantik-cantik, ya, dan menunjukkan kehebatan kekuasaannya, dan dia tidak benarkan siapa mahu lawan. Yang lawan pada waktu itu sudah tentunya Nabi Musa, ahli sihir yang sudah beriman pada satu masa itu. Orang-orang inilah yang akan dihenyak, dimasukkan ke dalam penjara, dan ianya berlaku sepanjang sejarah. Kata Nabi ataupun kata Firaun, am ana khairum min hadha, ya, pada ayat yang ke-52, bukankah aku lebih baik daripada orang Musa yang hina ini, dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya. Dia hina Nabi Musa. Ya, dia kata Nabi Musa ini adalah muhin. Mahin. Mengapa mahin? Mengapa digelar hina? Satu, tidak kaya pun. Ya, dia adalah orang-orang suruhan. Bani Israel itu adalah hamba abdi di Mesir. Mereka itu hina, apatah lagi hina dengan jenayah yang telah dibuat oleh Nabi Musa, bunuh orang satu masa dahulu, sehingga Nabi Musa ini lari pergi ke Madian dan kembali semula ke Mesir. Wala yakadu yubin, iaitu dia nak cakap pun tak lancar. Dia tak macam Firaun, dia ada boleh cakap dengan lancar, boleh ada sidang media. Yang ini cakap seorang-seorang gitu, ya, dan memang pun Nabi Musa ini dikaitkan dengan sedikit tidak lancar ketika bercakap berbanding dengan saudaranya adalah Nabi Harun. Jadi inilah yang kita belajar daripada ayat ini, bagaimana kekayaan boleh menipu seseorang. Bagaimana kemewahan boleh menipu seseorang yang nak berkuasa, yang sudah berkuasa. Falaula, pada ayat 53 Allah nyatakan, jika bukanlah, maka mengapa dia Musa tidak dipakaikan gelang daripada emas, atau adakah malaikat datang bersama-samanya untuk membelanya? Bagi lagi hujah daripada Firaun, mengapa Musa ini yang hina ini tak datang dengan gelang-gelang emas? Pasal dia kata, tengok, saya ada pakai gelang-gelang emas, saya kaya. Dia ni apa? Ya, nak taat pada dia. Ini adalah mentaliti fizikal ataupun materialism. Sebenarnya satu ideologi yang amat salah, ya, berlawanan dengan ketauhidan kita pada Allah, kerana rezeki dan juga apa sahaja pangkat dan sebagainya sebagai rezeki, Allah yang lapangkan, Allah yang boleh sempitkan, bukannya sebagai lambang kemuliaan, tetapi ianya sebagai ujian, fitnah dalam kehidupan. Ayat 54 Allah menyatakan tentang betapa Firaun ini fastakhaf, iaitu menakut-nakutkan. Ya, dia menghasut-hasut, menakut-nakutkan, dia membuat perang psikologi kepada orang-orang di Mesir itu. Dengan strategi ini, dia takutkan kaumnya, maka apa jadi? Kaumnya taat, Ustaz. Orang-orang yang lebih mudah taat akan pilih, akan undi Firaun. Contohnya kan, takkan dia lawan pasal apa? Pasal dia telah ditakut-takutkan, sayalah yang memberi kekayaan. Kalau tak cukup, saya akan bagi lagi, sehingga kan mereka taat, tetapi taat pada jalan yang tidak benar. Innahum kanu qauman fasiqin. Rupa-rupanya bukan sekadar Firaun, tetapi rakyat-rakyatnya apabila diberikan kekayaan ataupun ditakutkan pada tempat yang tidak benar, sehingga kan ia membawa kepada fasik pada ayat 54. Dan ini peringatan pada kita, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan. Okey, perkataan pilihan kita pada hari ini, nakatha, iaitu mungkir janji, membatalkan ataupun meniadakan. 7 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah yang disebut pada ayat 50. Apabila mereka ada masalah, mereka minta kepada Nabi Musa. Zaman sekarang ada orang ada masalah, dia minta pada ustaz, pada orang soleh, pada ulama. Tapi bila sudah habis azab, sudah habis ujian COVID-19 contohnya, maka ditinggalkan ulama dan orang-orang soleh. Itu adalah kesinambungan daripada apa yang berlaku pada kerajaan Firaun yang kita mahu hindarkan. Kita tetap bersama Al-Quran, tetap bersama orang-orang soleh, ulama, kerana kita tahu bahawa kita ingin bersama-sama menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi, kita berehat sebentar. My Quran Time.
Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada kali ini dapat kita bertemu kembali dalam My Quran Time baca faham amal dalam mendalami muka surat yang ke-493. Insya-Allah selepas ini kita akan membaca bahagian kedua. Sebelum itu jom kita melihat kalimah-kalimah yang boleh kita praktiskan untuk bacaan tajwid kita pada hari ini. Okey, kita lihat di slide kita yang berkenaan dengan tajwid pada hari ini. Contoh, walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Sempurnakan dua hukum mat wajib muttasil dalam ayat ini. Dalam ayat terakhir ayat 60 ni ada dua hukum mat wajib. Pertama walau nasya'u. Yang kedua malaikah. Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Tu maka berlakulah disebut sebagai hukum mat wajib muttasil. Hukumnya kita baca sama ada 4 ataupun 5 harakat. So bila berada dalam satu ayat yang sama, maka kita kena sekatakan dia. Supaya jelas nampak, jangan satu terlalu panjang, satu pendek pula kan. Biar sekata dia punya sama kadar dia punya taswiyatul mudud, kadar mat yang sama. Walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tir ya, berkongsi tadi bagaimana panduan bagaimana membaiki bacaan kita Ustaz ya, dan sudah tentu kita baiki bacaan dan juga kita baiki cara kita berfikir sebagaimana yang diarahkan ataupun dicadangkan di dalam al-Quran ini. Bagaimana kita membina iman Ustaz ya. Sebenarnya kita baiki bacaannya ini dan juga baiki kefahaman kita ini penting agar kita dalam hidup kita ini, zuhruf ini sesuatu yang menarik sebenarnya. Semua orang nakkan kekayaan, nakkan lip-lap istilahnya kan ya, tetapi kita kena gunakannya pada tempat yang betul ya. Bukan salah, tapi perlu digunakan pada tempat yang betul, bukannya dia menyebabkan kita tersasar. Sebagaimana kita lihat pada contoh zaman Nabi Musa, ada seorang daripada Bani Israel itu adalah Qarun. Asalnya adalah orang yang bersama dengan Nabi Musa, tetapi apabila dia mendapat peluang itu kalau kita tidak sedar dengan panduan daripada surah Az-Zuhruf ini, ia mudah untuk membawa kita ke bawah. Kita ingin meneruskan kefahaman kita ini dengan melihat kepada ayat 55 hingga ayat yang ke-60, di mana dalam hal ini kita menyambung sedikit pasal kisah Nabi Musa, dan selepas itu kita akan melihat ada Nabi Isa pula muncul. Apa kaitannya dengan dakwah Nabi, apa kaitan dengan kehidupan kita zaman sekarang? Kita baca dahulu ayat 55 hingga 60. Silakan Ustaz. Jom sama-sama kita membaca ayat yang ke-55 hingga ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. صدق الله.
Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-55 hingga ayat yang ke-60. Ayat 55 Allah menyatakan falamma asafuna, iaitu maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka lalu kami tenggelamkan mereka semuanya ke dalam di laut. Inilah yang berlaku ya kepada Firaun dan juga mereka yang mendustakan ataupun menghina kepada Nabi Musa dan juga pengikut-pengikut yang beriman, di mana Allah menyatakan selepas mereka membuat propaganda, mula-mula propaganda mereka Ustaz ya, dia kata bahawa Nabi Musa ni hina ya, Nabi Musa dan orang-orangnya ini adalah tak boleh cakap dengan betul. Dia hina macam-macam karakter assassination, membunuh karakter untuk menyebabkan orang tak percayalah pada Nabi Musa tersebut. Dan lepas itu ialah dalam ayat yang ke-53 itu, Nabi Musa mengapa dia ni tak ada kekayaan, mengapa tak dipakaikan gelang, mengapa tak ada malaikat datang. Jadi ini semua adalah untuk memastikan Nabi Musa itu tidak diberi perhatian sehingga kan Firaun masih berkuasa. Jadi kerana apa yang mereka ataupun apa yang dibuat oleh oleh Firaun ya, menakut-nakutkan kaumnya sekali berada dalam keadaan fasik, sehingga kan Allah memberikan hukuman pada mereka dengan ditenggelamkan. Apa pelajaran untuk kita? Pelajarannya ialah dalam hidup kita ini, kalau kita tidak mahu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan mempersendakan kebenaran Ustaz ya, kebenaran Rasulullah, kebenaran Al-Quran, dan malah lebih daripada itu, kalau ditegur oleh orang-orang yang benar, maka kita sebagai pemimpin, sebagai orang biasa, kita sedia untuk menerima, kerana yang penting ialah kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-56, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, iaitu mereka itu dijadikan sebagai apa? Sebagai pengajaran bagi masa lalu dan juga kepada orang-orang yang akan datang, iaitu Firaun dan juga kerajaannya itu bukanlah hebat ya, walaupun kita nampak di Mesir itu ada piramid Ustaz ya, tapi itu adalah lambang kepada kezaliman yang dibuat kerana meminta kepada Bani Israel. Ada yang mati-mati pun meninggal kerana nak membina satu bangunan ataupun binaan yang besar untuk seorang pemerintah yang zalim. Seterusnya, bila bercakap tentang menafikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, satu pelajaran daripada kisah Nabi Musa, satu lagi adalah berkaitan dengan Nabi Isa. Walamma duriba ibnu maryam mathala idza qaumuka minhu yasiddun, ayat 57, iaitu dan ketika putra Maryam dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum Quraisy bersorak gembira kerananya. Cerita apa pula Ustaz kan? Tiba-tiba bawa kisah Nabi Isa. Rupa-rupanya asbabun nuzul tentang perkara ini, bila Nabi Muhammad membawakan hidayah, membawakan seruan untuk kembali kepada Allah, maka mereka menyatakan, oh ini macamlah Nabi Isa kan, macamlah Nabi Isa nak ajak orang agar menyembah kepada Tuhan yang betul, bukannya kepada para malaikat. Jadi kalau orang Kristian itu dia mengajak kami ini jangan sembah kepada malaikat, jangan sembah kepada patung-patung ya, tetapi marilah ikut kepada agama Kristian, menyembah kepada Isa. Jadi mereka menyatakan, oh ini lebih kurang macam agama Kristian juga yang pernah diseru kepada orang-orang musyrik yang berada di Mekah. Jadi mereka samakan pasal apa? Oh engkau dulu kami telah diajak kepada agama Kristian, agama Islam lebih kurang saja. Jadi mereka dengar hujah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ambil separuh sahaja, kemudian mereka menyamakan dengan dakwah yang dibawakan oleh orang-orang Kristian yang mengajak kepada Nabi Isa menyembah Nabi Isa alaihi salam. Dan perkara ini berlaku zaman sekarang Ustaz ya. Dia potong sebahagian saja. Ya, dia nak menunjukkan bahawa mesej Quran, mesej Islam ni tak baik. Dia mungkin kita cakap bahawa umat Islam tidak semestinya benci kepada semua kaum. Jadi dia potong, akhirnya umat Islam benci pada semua kaum kecuali yang agama Islam contohnya kan. Jadi ini adalah permainan media ya. Pada zaman Firaun, permainan media itu dengan menakut-nakutkan kaum. Kalau dalam contoh ayat 57 ini, dengan potong sebahagian mesej agar apa? Orang dapat mesej yang salah. Mesej yang salah. Dia kadang-kadang dia dengan soalan saja Ustaz. Ya, dia soal, kalau dia buat forum ke program TV ke, dia kata adakah betul kalau kita sembahyang ini kita boleh jadi baik? Kita saksikan selepas ini. Begitu dia punya soalannya. Lepas tu orang tak tengok dah yang selepas tu. Yeah. Jadi orang pun kata, saya rasa solat baca Quran pun tak semestinya jadi baik. Orang dapat yang itu. Yeah. Walaupun itu bukan soalan. Itu hanya untuk merosakkan, meruntuhkan cara berfikir ke arah kebaikan. Jadi ini adalah salah satu lagi cabaran dalam materialism ya, dalam zuhruf ini.
kita kena berjaga-jaga, bukan sekadar harta sahaja yang mencabar, tetapi cara berfikir menggunakan sesuatu yang luaran saja, bukan ikut pada kandungan yang sebenarnya. Ayat 58 kita nak baca sekali lagi, di mana ia memberikan panduan tambahan kepada kita jangan mudah tertipu dengan propaganda dalam kehidupan kita seharian. Ayat 58 bersama Ustaz Tirmizi. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu a'alihatuna khairun am hu ma darabuhu laka illa jadala ma ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون صدق الله. Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami ataupun dia, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu padamu melainkan dengan maksud membantah sahaja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Ini kaitan tadi Ustaz ya, tentang ada orang Kristian ajak untuk menyembah kepada Nabi Isa berbanding dengan berhala-berhala orang musyrik. Jadi bila Nabi Muhammad membawakan dakwah kepada Islam, dia kata, oh kamu ni lebih kurang je macam Nabi Isa ya, nak bawa kepada Tuhan yang lain pula. Itu perkataan mereka, mana yang lebih baik, Tuhan kami ataupun dia? Nabi Isa dia argument dia berhujah begitu Ustaz ya. Nabi Muhammad tak bawa kepada menyembah Nabi Isa, tapi dia nak cakap bahawa kamu ni lebih macam Nabi Isa aje kan. Orang yang mengajak menyembah kepada Nabi Isa oleh orang Kristian, jadi Nabi Isa tu lebih baik daripada Tuhan kami ke, ataupun Tuhan kami lebih baik daripada Nabi Isa sebagai Tuhan? Nabi Muhammad tak suruh menyembah Nabi Isa, tetapi mereka berhujah dengan logik yang tak betul. Logik yang tak betul, dan akhirnya mereka menyatakan bahawa mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Yang penting mereka nak bertengkar ataupun berjidal saja, ataupun khosimun ya, suka bertengkar sahaja pada Nabi agar Nabi akhirnya give up lah kan, tak payahlah saya ajak begitu. Tetapi Nabi tidak give up, Nabi tidak berputus asa. Dan itu juga panduan untuk kita kalau nak ajak orang ke arah kebaikan. Kita yang pertama jangan suka berdebat Ustaz. Ya, ada orang tu kata kalau saya ni ada masa banyak saya akan baca Quran banyak kan, tapi sekarang ni dia suka berdebat. Kita tak payah debat kan. Sebenarnya tanya je, awak nak baca ke tak nak? Tak nak dah kan. Tak ada pula cakap ada masa lebih ke masa kurang ke. Kalau nak masa lebih dia uruskan, kalau nak masa kurang dia uruskan, tetapi jangan berdebat hanya untuk berdebat kerana tidak mahu melaksanakan sesuatu perkara. Ini pernah berlaku pada zaman Nabi Musa apabila diminta untuk sembelih lembu Ustaz kan. Dia kata warna apa yang ini, umur dan sebagainya, tetapi itu makin menyusahkan lagi. Dan bagi kita yang menyampaikan, jangan kita terlibat dalam khosimun, dalam pertengkaran tersebut. Kita maintain jauh daripada jidal dan juga khosimun ya, tetapi kita terus menyampaikan kerana kita bawakan mesej yang clear, jelas. Faktanya apa? Pada ayat 59, dia ya, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathala ya, sesungguhnya dia Nabi Isa itu tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel ya. Jadi kalau kita ada jawapan kita jawab, kalau tak kita biar Allah jawab. Dalam hal ini Allah yang jawab kepada mereka dalam bentuk wahyu yang diturunkan agar jelas sebenarnya Nabi Isa tu masih lagi makhluk, dan orang Kristian yang mengajak kepada agama Kristian itu juga bertentangan dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang ke-60, walau nasya ya, sekiranya kami mahu, nescaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat yang turun temurun sebagai pengganti kamu di bumi. Jadi ini nak menceritakan kalau katakan Allah ini tidak sayang Ustaz ya, tidak memberi kasih sayang kepada kita semua ni, atas segala dosa yang ada ini habis ya kita ya, dan Allah tukarkan dengan malaikat sebagai pengganti kita untuk memimpin. Tetapi Allah sayang kat kita ya, kepada tuan-tuan siapa saja yang beriman tak beriman, Allah beri peluang. Orang yang tak beriman Allah beri peluang dia hidup untuk mendengar cahaya hidayah. Untuk kita yang dah dengar Quran konsisten, kena share dengan seramai mungkin orang. Agar apa? Agar Allah sayang kita,
kita perlu sayang kepada Allah dengan membuktikannya dengan amalan-amalan mengajak kepada ketauhidan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, resolusi kita ialah buruknya sikap angkuh dan zalim yang akhirnya memakan diri sendiri pada ayat 51, di mana Firaun mengatakan bahawa saya berkuasa, ya, sungai ini di bawah kuasa saya, tapi sebenarnya akhirnya Allah menenggelamkan mereka kerana apa? Kerana kezaliman dan juga kesombongan yang ada. Yang pertama. Yang kedua, jangan memperlekehkan orang lain dan merasakan diri hebat. Istilah lainnya, jangan sombong, ya, jangan sombong, memperlekehkan orang yang miskin, orang ni kurang pandai, kurang pandai bercakap, kerana semua itu adalah lambang keangkuhan dan nikmat yang Allah beri ini boleh ditarik pada bila-bila masa. Yang ketiga, peringatan agar kita sedar kemurkaan Allah yang boleh menghancurkan sekelip mata itu pernah berlaku pada orang terdahulu. Kita ambil panduan dan kita ingat selalu jangan menjemput kemurkaan Allah pada setiap masa. Kita doa pada Allah SWT agar Allah membuka hati kita, ya, pada bulan Syawal dan pada bulan-bulan yang akan datang, bahawa macam mana pun hidup kita penuh dengan lip-lap, ya, kita banyak kekayaan, jangan sampai kita mengabaikan panduan daripada Tuhan. Kita berdoa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ya Rahman wa ya Rahim wa ya Karim wa ya Azim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. لا إله إلا الله رب السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا يا إله الناس يا ملك الناس يا رب الناس لا تعذبنا فلا نقوى على عذابك. نرجو رحمتك ونخشى عذابك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini, dan sudah tentunya kita ingin, ya, sama-sama melihat pada surah Zuhruf sampai tahap ini, ya, banyak pelajaran. Dan mungkin kalau Ustaz Tir, ya, kita membaca banyak surah Zuhruf ini antara surah yang mungkin kurang popular, tetapi ianya mempunyai banyak pelajaran. Dan setakat inilah kalau saya tanya pada Ustaz Tir, kan, surah Az-Zuhruf ini biasanya Ustaz kalau menghafaz Quran ke apa ke, ayat mana yang biasanya Ustaz akan beri perhatian, ataupun banyak di kalangan hufaz yang membacanya ketika sembahyang ataupun mungkin imam tarawih lah pada Ramadan yang lepas? Memanglah kalau kita dengar sekalipun di mana-mana di masjid-masjid, hatta di kalangan orang-orang yang menghafaz Al-Quran pun jarang kita dengar membaca surah Az-Zukhruf. Mungkin kerana salah satu faktor je hafalan perlu lagi mantap lah pada surah ini, kerana banyak cerita-cerita ataupun ayat-ayat, walaupun kadang-kadang bukanlah ayat ni bukan ayat yang sama-sama ataupun ayat yang berulang, tapi mungkin struktur ayat dan sebagainya. Tapi kalau kita mengangkat sebagai satu tema dalam Quran Time, diangkat surah Az-Zukhruf, mana mungkin insya-Allah orang dari suka surah Az-Zukhruf, jadi semua menghafal belaka surah Az-Zukhruf. Betul. Masya-Allah. Jadi itu antara pengalaman Ustaz, ya, tentang surah Az-Zukhruf ini. Dan apa yang kita dalami setakat ini sebenarnya pada tuan-tuan yang berada di rumah ialah kita
kena berjaga-jaga tentang ideologi yang sampai kepada diri kita, kepada keluarga kita, dalam masyarakat kita. Dan ini antara perkara yang mencabar kepada kesatuan. Ya, sebelum ini kita berada pada surah 42, itu surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ini kalau kita ambil kesimpulan ya di hujung ini sebelum kita berakhir Ustaz ya, iaitu surah Asy-Syura berkaitan dengan solat, syura dan infak. Ya, kita ulang balik bahawa bila seseorang itu solat, maka sudah ada elemen syura, di mana kalau ada imam buat silap, kita boleh tegur, dan kita tidak boleh mufarakah kecuali imam itu dah terbatal lah kan. Maksudnya kita terus tegur, dan kalau imam itu tersilap bacaan, tak ada pula lepas ni saya tak naklah imam ni jadi imam kepada saya kan. Pasal kadang-kadang ada juga Ustaz ni, saya dapat seorang kawan tu dia jadi imam kan, dan dia tegur kepada si imam tadi tu, pasal imam tu 2-3 kali terlupa kan. Dia kata dia tulis dekat Facebook lah kan, dia kata mengapa silap mengganggu kekhusyukan saya ketika solat. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsi sikit bagaimana khusyuk dalam solat dan juga imam yang kadang-kadang terlupa, tersilap, untuk difahami oleh kita semualah ketika solat, kerana dia ada kaitan dengan syura dan ada kaitan dengan surah Az-Zukhruf yang kita bincangkan sekarang. Masya-Allah, bila kita menjadi imam dan sebagainya, memanglah satu cabaran yang juga kuat untuk kita mengingat ayat-ayat yang kita hafal. Dan kalau kita lihat, kita tak kata kitalah yang kecil ini, macam imam-imam di Mekah sekalipun, ada mereka juga kadang tersilap, terlupa ayat dan sebagainya. Maka kita katakan dari sudut rukun, Fatihahnya wajib. Bacaan jadi sunat. Jadi kalau ada salah, tidaklah mengganggu solat itu sampai tidak sah, sampai tak nak ikut. Kecuali kalau dia bacaan dia terlalu kurang sangat tu kan, itu bolehlah. Tapi begitulah kita kata cabaran untuk mengingat ayat-ayat yang kita hafal. Kalau boleh kita baca ayat yang paling kita ingatlah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang paling kamu ingat, paling kamu mudah daripada Al-Quran. Ya, jadi di situ semangat solat itu membawa pada syura, pasal kita boleh berlapang dada ya dengan kekurangan yang ada, pendapat yang ada, teruskan mendapat keputusan yang terbaik. Dan surah Az-Zukhruf ini ialah cara pandang. Kadang-kadang kita tak mesyuarat pun, kita tengok dia kereta dia, tengok dulu pakaian dia, cara dia bercakapnya, dan akhirnya membuat kesimpulan, padahal itu bukan cara untuk kita menilai seseorang. Penilaian itu adalah berdasarkan pada ilmu ataupun hujah iman yang membawa makin dekat ataupun makin jauh daripada Allah. Jadi kita tidak ada first impression ya. Kita tidak ada first impression, tetapi kita terus berhubung, berujar, berkomunikasi dengan cara yang baik. Jadi inilah semangat daripada surah Az-Zukhruf selepas kita membaca surah Asy-Syura, dan insya-Allah besok kita akan sambung lagi pada halaman 494. Apa lagi peringatan daripada Allah untuk kita jangan tertipu dengan Az-Zukhruf. Itu sebabnya kita menggalakkan tuan-tuan jangan lupa untuk menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran, kerana kita tahu bahawa kempen Al-Quran ini adalah untuk memastikan cara pandang masyarakat adalah berteraskan kepada Al-Quran, bukannya kepada zukhruf, kepada perhiasan yang kadang-kadang mungkin hanya indah di dunia ini sahaja. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.